My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita pada hari ini ingin menyambung kepada tadabbur ataupun My Quran Time, baca faham amal. Kita baca, kita faham dan juga ingin mengamalkan bahagian kedua daripada juz yang ke-6 pada hari ini, dan kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz ya. Bertemu kembali untuk bahagian kedua Ustaz. Kita menyambung Ustaz ya. Menyambung Ustaz. Dan menarik ulang kaji ni ialah kita boleh lihat balik. Betul, ya. Kalaupun tak dapat secara keseluruhan, dapat satu pun Ustaz ya. Masya-Allah, satu ini rahmat. Ya, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menguatkan. Paling kurang kita bercakap, bertanya kepada diri kita, apa satu mesej yang saya dapat daripada setiap halaman yang ada, agar tidaklah kita baca ini lalu je Ustaz ya. Lalu saja tanpa mengendahkan apa yang sedang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini Ustaz, kita nak menyambung. Mungkin tuan-tuan di rumah boleh share di Facebook. Ya. Dan kita nak mulakan dengan doa kita ringkas. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita ingin menyambung kisah Nabi Musa pada halaman 112. Kali ini kita nak membaca satu ayat ya daripada ayat 25 Ustaz. Yes, selepas Nabi Musa ini bercakap dengan kaumnya, adalah dua orang daripada kaumnya, kalau kita lihat halaman 111, yang dia kata jomlah kita berjuang. Betul. Ya, jangan takut. Tetapi apakah respon daripada Bani Israel pada ayat 24? Dia kata kau pergilah kan, kami takkan pergi memasuki Baitul Maqdis itu selama mana mereka masih ada dalamnya. Siapa mereka? Ada golongan orang yang sado, yang kuat. Ya, mereka ni pengecut. Dan dia kata apa, innaha huna qa'idun, ya, kami nak apa Ustaz, nyenggeng jelah, kita duduk relax jangan kau pergi kan. Jadi dengan sebab respon itu Nabi Musa berdoa ya dalam ayat 25. Jom kita mulakan bacaan pada hari ini, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa khabar semuanya? Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pada hari ini kita dapat menyambung bahagian yang kedua ulang kaji kita dalam juzuk yang ke-6. Subhanallah, satu perjalanan menuju ke bulan Al-Quran yang begitu cantik sekali susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita bergabung dan dapat kita terus dalami dan kita ulang kaji, kita belajar dan belajar Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita baca ayat yang ke-25. Betul saya? Betul. Ayat yang ke-25 iaitulah di halaman 112. Mari kita cuba bacaan apa nama ni? Bayati ya. Kita cuba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 25 ini dia Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, oleh itu pisahkanlah fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Jauhkanlah aku, pisahkanlah aku antara kami dua orang, Nabi Musa dan Harun, bersama dengan orang-orang yang fasik. Nabi Musa meminta begitu, berdoa begitu kerana apa? Kerana mereka ni tak nak berjuang, Ustaz. Orang tak nak berjuang ni dia menyusahkan saja. Kesan daripada doa inilah maka Allah kata mereka itu diharamkan masuk ke Baitul Maqdis itu selama 40 sanah. Ya, 40 tahun yatihuna fil ard, berpusing-pusing saja, ya. Dalam dah dekat dah ni kemenangan, tapi Allah tidak benarkan kerana apa? Kerana mereka ada kederhakaan, ya. Pengecut itu datang daripada sifat derhaka, ya, kepada Allah, istilahnya al-fasiqin pada ayat yang ke-26. Jadi disambung lagi pada halaman ini kisah Nabi dua anak Nabi Adam, ya, tentang pembunuhan yang berlaku, ya, kerana apa? Kerana dengki, tak puas hati, dan dibawakan kepada halaman 113 tentang perjuangan, ya, tentang perjuangan. Apa kaitan dengan kisah Nabi Adam tadi? Maksudnya ialah jangan langgar janji, ya, sampai sanggup berbunuhan. Tetapi dan kalau ayat 32 ayat halaman 113 ini Allah menyatakan, wahai Bani Israel, ya, dituntut ataupun ditulis pada Bani Israel ini, annahu man qatala nafsan, siapa yang bunuh seorang tanpa hak, ya, tidak ada kaitan dengan kerosakan yang berlaku, fa ka'annama qatalan nasa jami'a, seperti membunuh semua manusia, Ustaz, ya. Yes, apabila seseorang itu membunuh tanpa hak walaupun satu nyawa. Jadi ini adalah satu peringatan daripada Allah SWT. Nyawa adalah satu perkara yang amat berharga, yes, ya, sama ada beragama Islam ataupun tidak, ia tidak boleh dibunuh sebegitu sahaja, ya. Dan Allah mengingatkan pada ayat yang ke-35 tentang pentingnya berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pada waktu ini perjuangan itu perlukan satu platform agar kita betul-betul boleh berjaya, bukannya kita menggunakan potensi yang ada untuk membunuh sesama manusia ataupun membuat kerosakan sesama manusia. Kita baca ayat 35 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih, Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran, ayuh kita berpindah ke ayat 35 di halaman 113 ini. Hati-hati kita bertemu lagi dengan huruf dzal kecil, atau huruf dzal, ya ayyuhallazi. Kena hati-hati kat situ sebab dalam Fatihah ada siratal ladzina, kan. Jadi kita baca ayat yang ke-35. Jom ayat kita baca Hijaz insya-Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, ya, iaitu platform ataupun jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah jalannya agar kamu berjaya. Jadi apabila kita ada potensi dalam hidup kita, jangan digunakan pada tempat yang salah, Ustaz. Membunuh orang contohnya. Betul. Ataupun nanti halaman 114 mencuri. Dia dah bijak dah tapi dia guna untuk mencuri. Ya, ada hukuman yang Allah tentukan tadi pada halaman 113 pasal bunuh, ya. Tapi Allah kata di tengah-tengah ini, wahai orang yang beriman, bertakwa pada Allah. Cari wasilah untuk kita bersungguh-sungguh memperjuangkan jalan Allah ataupun kebenaran, kebaikan. La'allakum tuflihun. Dan diingatkan kepada kita pada ayat 36 tu, orang kafir
seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu untuk menebus diri mereka pada azab hari kiamat, tidak dapat menjadi tebusan. Ceritanya apa? Kerana kita di dunia ini kena beramal, berjihad dengan harta yang ada, bukannya kumpul harta, duduk qaidun tadi dan kemudian akhirat nanti baru nak tebus, tak boleh. Itu kaedah yang salah. Maka diingatkan pada halaman 114 tentang wasariqu wasariqah, iaitu pada ayat 38, orang yang mencuri lelaki ataupun perempuan ada hukuman hadnya, faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah, iaitu potong kedua tangannya sebagai balasan daripada Allah Subhanahu taala, dengan syarat-syarat. Bukannya boleh rasa nampak je ada orang mencuri terus potong, bukan begitu Ustaz ya. Ada perundangan yang dibekalkan, dan Allah kata wallahu azizun hakim, Allah ini maha perkasa, maha bijaksana. Kerana dengan hukuman ini baru kita nampak Allah itu adalah amat berkuasa. Kalau tidak Ustaz ya, curi sajalah 2 bilion ke, masih lagi tak rasa bahawa Allah tu penting, ya. Kerana apa? Kerana di peringkat manusia pun tak takut. Kalau dengan manusia tak takut, dengan Allah tak takut, jadi rosak satu masyarakat. Faman taba min ba'di zulmihi, ini ayat yang kita nak baca, bahawa kalau kita ikut panduan ini, kalau ada tersilap mengikut kepada panduan hukuman jenayah yang diberikan dalam surah Al-Maidah ini, maka Allah kata bahawa Allah boleh mengampunkan dan Allah tetap sayang seperti orang itu tidak buat salah. Apa ayatnya? Ayat 39, kita bacakan bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Ustaz. Menarik Ustaz. Tadi kita Ustaz sebut pasal platform . Ya. Oh, jangan Ustaz, kalau silap platform tak sampai hala tuju Ustaz. Betul. Destinasi. Tunggu platform ke-6. Oh, ke-6 kita. Kan? Tapi kadang-kadang bila dibuat announcement ataupun pengumuman tu kita leka. Kita ralik, kita nyenggeng. Tapi ada peluang lagi. Ayat yang ke-39. Datang pemberitahu awak ni salah platform ni. Jadi kita baliklah kepada penyelamat yang sebenar. Jadi jangan dah naik bas, dah dekat-dekat dengan tempat tu, kata mengapa tak sampai ke Penang ni kan. Betul, rupanya pasal orang dah ingatkan, tak kisah saya nak naik juga bas ini kan. Jadi ini panduan Allah ingatkan awal daripada ayat 39. Baik, kita baca ayat 39 tuan-tuan dan puan-puan ya. Jom sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور Sadaqallahul Azim. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua perkara, taubat dan juga melakukan pembaikan. Ya, taubat ini salah satunya ada hukuman, kita ikuti hukuman tersebut. Ya, itu sebabnya penting sangat bagi sebuah negara melaksanakan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau tidak, orang itu ingin bertaubat, tidak mendapat sistem yang betul, hukuman yang betul, ya, kena bayar berapa ringgit dia boleh lulus dan lepas ya daripada penjara. Khawatir dosa yang dia ada itu juga diletakkan di atas pundak ataupun bahu pemimpin yang tidak memperjuangkan perundangan tersebut, sehingga kan orang rasa bahawa tipu orang, curi duit orang berjuta berbilion pun alah nanti bayar je lepas kan, boleh kautim. Yang itu tidak boleh. Di sini apabila tahu bahawa Allah ini Azizun Hakim, Allah Maha Perkasa, tak boleh main-main dengan penguasa ataupun hakim di peringkat dunia ini. Dan terus lagi di dalam halaman ini Allah mengingatkan pada ayat 41, wahai Rasul, janganlah sedih dengan kekufuran yang dibuat oleh pelbagai jenis orang. Ya, Allah ingatkan perkara ini. Pasal memang perangai orang Yahudi Nasrani ini mereka buat macam-macam Ustaz ya, yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'i, dia suka tukar-tukar. Ya, tukar-tukar itu satu, kadang-kadang dia padam, kadang-kadang dia tutup. Ya, dan bila tutup, contohnya lah ya, kalau kita cakap tentang ayat wasariqu wasariqah sebentar tadi, kalau kita tutup Ustaz, kita akan cakap bahawa tak apa, kita nak bahagia asalkan baca Quran, tapi ayat 38 ni tak amal pun tak apa kan.
yang lain tu boleh tambah pahala, boleh cover up balik kepada sesebuah pemimpin negara. Tak boleh. Yang ini memang kena dibuat, dan kita tak berjaya lagi tak apa, tapi tuan-tuan yang mengikuti Quran Time ini, kita kena berdoa, berusaha. Kalau katakan sebagai orang yang boleh mengundi, orang yang boleh menjadi ketua, yang boleh menukar polisi yang ada, kena berdasarkan pada polisi yang sesuai dengan panduan daripada surah Al-Maidah ini. Jadi ini adalah panduan yang terus disampaikan pada ayat ataupun halaman 115, cerita tentang orang Yahudi Nasrani ini, Ustaz, ya. Mereka ini apa kesannya bila mereka ini suka menukar-nukarkan? Mereka tukar-tukar itu kerana mereka ini ada udang di sebalik mi. Kita nak baca ayat 42 halaman 115, macam mana yang dikatakan ada udang di sebalik mi tersebut di kalangan orang-orang Bani Israel, yang kita kalau boleh nak jauhkan, jangan ulang balik perkara tersebut. Ayat 42 halaman 115 bersama Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Baik, kita baca yang ke-42. Ada 3 baris ayat ni. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta keputusan, maka berilah keputusan di antara mereka atau berpalinglah daripada mereka. Dan jika engkau berpaling daripada mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu walaupun sedikit. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka buatlah keputusan dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Jadi tema dalam surah Al-Maidah ini banyak bercakap tentang perjanjian dan adil. Ya, adil dalam bab kehidupan kita seharian, bab makan kena adil, ikut makanan yang halal, yang tayyib. Dalam masa yang sama perjanjian dengan manusia, ya, perjanjian dengan Allah. Dalam ayat 42 ini, ahli kitab diberikan kitab sudah berjanji dengan Allah. Semua kita ada perjanjian, Ustaz, ya. Dua kalimah syahadah kita tu janji kita. Betul. Bahawa Allah inilah yang saya saksikan, tidak ada ilah, tidak ada sumber hukum kecuali Allah, tidak ada sumber yang perlu saya serah kecuali Allah, dan saya ikut pada risalah Nabi, Rasul Nabi yang membawakan Al-Quran ini. Tapi ahli kitab apa yang mereka buat ialah dia suka mendengar sama'una lil kadhib, perkara pendustaan, ya, cakap bohong, lawak-lawak bodoh yang mendustakan. Dan dalam masa yang sama bukan dan, tetapi di sini terus saja dimasukkan akaluna lis-suht, iaitu mereka suka makan perkara yang batil ataupun haram. Riba mereka amalkan, ya, dia kata tahu haram tapi dia haramkan untuk sesama mereka, orang Yahudi saja, orang luar tak apa, kita tipu mereka, kita bagi pinjaman kenakan charge melambung-lambungnya, itu adalah aktiviti mereka. Lagi apa lagi? Mereka menukar ayat-ayat dalam Taurat contohnya. Maka kata Allah Subhanahu taala, mereka ini dengan perangai yang begini, mereka ada udang di sebalik mi. Mereka makan perkara yang haram itu pasal mereka nakkan banyak harta kaya untuk diri mereka, bukannya kerana mereka ingin dapat harta yang halal dan disumbangkan kepada perjuangan agama. Maka kalau orang-orang ini datang kepada Nabi, dinyatakan di sini fa'arid, sama ada beri hukuman yang baik ataupun wa'arid anhum, berpaling daripada mereka pasal mereka tak ada kesan pun, mereka tak bahaya pun. Kerana apa? Kerana adil itu lebih menyelamatkan kita dengan bantuan Allah, sehingga kan mereka nak buat komplot. Zaman sekarang, Ustaz, orang kata Yahudi ni akan buat komplot macam-macam. Kalau kita makin dekat dengan Allah dengan bersifat adil, Allah akan bantu kita. Ya. Jadi dalam halaman ini dan halaman 116 ini berkali-kali Allah bercakap tentang mesti berhakim, mesti membuat keputusan berteraskan panduan kitab wahyu.
ya, di hujung surah ayat 44 itu, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun. Pada hujung ayat 45 itu, jika tidak berhukum dengan panduan daripada al-Quran, faulaika humul zalimun. Pada ayat yang ke-47, kalau siapa yang tidak berhukum dengan panduan al-Quran, maka mereka itu faulaika humul fasiqun. Jadi beberapa istilah kafirun, zalimun, fasiqun ini perkara yang perlu kita beri perhatian, dan asasnya di mana? Quran kita faham, Ustaz. Quran kita faham, inilah aktiviti kita My Quran Time, dan kita nak sambung satu lagi ayat, ayat 48. Peranan al-Quran dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah, panjang ayat ke-48 ni. Jom kita terus baca sah. Kita terus baca ayat ke-48, tuan-tuan dan puan-puan sahabat al-Quran semuanya. Kita baca dengan bacaan murattal sabah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 48 ini mengingatkan pada kita, Quran menyeru untuk buat baik. Kita banyak berbeza, tetapi kalau fokus kepada berlumba buat kebaikan, itu akan menyebabkan kita dapat menguruskan perbezaan. Kita berehat kembali, kita bersama dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله
innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita mengulang kaji bagi juz yang ke-6 bahagian yang kedua ya pada hari ini. Kita ingin melihat, kita berada pada halaman 117 Ustaz ya. Yes. Ayat yang ke-51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kita perlu faham ayat ini adalah seruan bila ada orang agama Yahudi ataupun Nasrani Kristian, mereka ini adalah aulia, ba'dhum aulia ba'd ya. Maksudnya jangan ambil sebagai pelindung ya dalam bab-bab agama terutamanya sebagai pemimpin. Kerana mereka ini saling menolong antara satu sama lain ya atas dasar kebatilan. Ini kita bercakap tentang akidah yang silap yang ada pada Yahudi dan Nasrani. Ini clear, ini jelas yang perlu kita fahami. Tidak sama di antara Yahudi, Nasrani dan juga Islam, walaupun semua ini adalah agama samawi pada asalnya. Wa may yatawallahum, ya, siapa yang berpaling maksudnya tidak mahu memberi walak ketaatan kepada Islam, tetapi dia nak bersenang-senang ataupun bersama dengan orang Yahudi Nasrani tu hatta sampai bab akidahnya, maka Allah menyatakan innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Kita perlu faham ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan akidah terutama Ustaz ya. Bila cakap aulia ya, dia ada kaitan dengan akidah. Bila bercakap tentang kepimpinan biasa ya, kalau di tempat, kalau kita tempat kerja ke apa ke, kalau dia tidak mengganggu bahagian akidah itu okey jadi pemimpin. Tetapi kalau dia dah sampai kata solat awak tak payah ya, ataupun awak kena ikut kepada ritual agama saya contohnya, yang itu adalah perkara yang perlu kita fahami daripada ayat 51 ini. Dan Allah menekankan tentang keyakinan pada agama ya, komitmen pada agama, sehingga kan pada ayat 54 Allah menyatakan wahai orang-orang beriman may yartadda minkum an dini, siapa yang keluar daripada istilahnya murtad Ustaz ya, keluar daripada komitmen agama ini sebenar-benarnya, Allah kata Allah boleh gantikan dengan orang lain, kaum lain. Apakah sifat yang harapnya kitalah kaum itu? Yang pertama, cinta, Allah cinta pada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, dia amat berlemah lembut sesama orang beriman. Yang ketiga, aizzah alil kafirin, dia amat tegas kepada orang kafir ya, dari bab akidah maksudnya. Akhlak kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersifat baik. Tapi akidah kalau cakap bahawa kita tak apalah awak ibadah kemudian saya ibadah ikut agama awak ikut agama saya, itu tidak dibenarkan. Ya, bab akidah tidak ada kompromi ya. Dan kemudian yujahiduna fi sabilillah, iaitu berjuang pada jalan Allah bersungguh-sungguh dalam projek-projek kebaikan, nak menaikkan kalimah Allah bersungguh-sungguh, tidak takut celaan ya. Pasal apa, kadang-kadang kita dalam masyarakat ni Ustaz ya, bila bercampur pelbagai kaum agama, kita kalau boleh nak diterima semua, sampaikan kita toleransi sampai kena tolak dalam bab-bab yang tidak sepatutnya ya. Bab agama, tauhid, ibadah kita tidak ada kompromi. Akhlak okey ya, kita berlemah lembut, itu yang ditunjukkan oleh Nabi, dan ini adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat auliaullah, pelindung Allah di kalangan orang beriman dalam halaman ini diteruskan pada halaman yang ke-118. Kita nak baca daripada ayat 62. Maksudnya kamu akan melihat banyak di antara mereka Yahudi itu berlumba-lumba dalam suht. Apakah realiti ayat ini dan mesej untuk kita? Kita baca dahulu ayat 62, nanti kita bersama dengan rakan kita di online Ustaz ya, untuk kita dengar tadabbur. Baik, kita dengarkan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, dalam surah Ali Imran jika tak silap saya ada juga lebih kurang berlumba-lumba ni wasari'u. Betul. Tapi itu menuju kepada keampunan dan juga ketakwaan dan sebagainya. Tapi yang ni nanti kita tengok. Takut silap berlumba Ustaz.
berlumba yang memudaratkan. Jadi saya rasa ayat tu berkait. Jadi kita baca dulu tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Ayat yang ke-62 62. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwani wa aklihimus suht. يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlumba-lumba dalam membuat dosa, pemusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ayat 62 ini kita ingin dengar tadabbur bersama dengan Ustazah Amirah online. Terima kasih Tuan Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 62 surah Al-Maidah, Allah mengingatkan saya dan kita semua jangan berlomba-lomba buat dosa, bermusuhan dan makan benda yang haram. Kerana perbuatan ni amat buruk sekali. Dan saya jelas saya perlu menjauhi perbuatan tersebut dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Ustazah Amirah. Ada 3 perkara di situ Ustaz ya. Awal surah Al-Maidah ini cakap tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa wala ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan. Jadi ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel ini, mereka bab dosa, bab pemusuhan dan dapat makan harta haram. Mereka memang cepat Ustaz. Ya, tetapi dalam yang kita dah baca dalam surah Ali Imran, mesti wasari'u ila maghfirah, keampunan Allah, untuk bir, untuk takwa, ya, kebajikan, nak tolong orang cepat. Kalau katakan puasa, cepat kita nak perginya, nak derma, nak solat, bila Allahu akbar cepat. Yang itu adalah sifat orang yang beriman. Jadi Allah menyatakan di sini tentang sifat ini disambung pada ayat 63. Ayat 63 ini amat mantap ya. Ini mesej kepada jabatan-jabatan agama ya, kepada ustaz-ustaz yang institusi agama. Allah menegur laula yanhahumur rabbaniyun ya, iaitu apa? Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan. Maksudnya kempen anti rasuah, anti riba sebenarnya dia kena datang daripada institusi agama. Kalau zaman Yahudi ini Bani Israel, rabbaniyun wal ahbar. Ahbar ini ulama di kalangan orang-orang Yahudi. Ini penting pasal Allah menegur mereka ini ada ilmu agama tapi tak tegur. Tak tegur. Dia tengok orang rasuah ke apa ke, rupa-rupanya dia sapu sekali. Dia sapu sekali. Jadi yang ini peringatan untuk kita bersama pada halaman 118 ya. Terima kasih diucapkan pada Ustazah Amirah dan kita nak meneruskan halaman 119. Kali ini masih lagi Allah mengingatkan walau anna ahlal kitab, sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, Allah beri banyak ganjaran ya. Disambung lagi pada ayat 66 dan kita nak tengok pada ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Kita baca ayat ini secara keseluruhan, kita dengarkan apakah mesej tadabbur ayat ini selepas ini nanti. Silakan Ustaz. Subhanallah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran dan juga sahabat-sahabat di online. Subhanallah, ayat ini maksudnya diarahkan kepada Rasul, wahai Rasul sampaikan, dan kita pun sebenarnya kalau dapat apa ilmu ataupun apa pengajaran kita kena sampaikan. Allahu akbar. Jadi kita baca dulu, nanti kita bersama dengan sahabat kita di online. Ayat 67 di halaman 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim.
Astagfirullahalazim. Wahai manusia, sampaikanlah apa yang diturunkan. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah memelihara engkau daripada gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Mari kita sama-sama kita dengarkan tadabbur ayat 67 bersama Ustaz Syafiq online. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Fazrul dan juga Ustaz Tarmizi. Ayat ini Allah mengingatkan saya untuk terus sampaikan mesej daripada Al-Quran, dan jika saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu itu, bermakna saya tidak menjalankan tanggungjawab saya dengan baik. Dan Allah akan sentiasa membantu saya ketika saya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan sudah pastinya Allah tidak akan memberi tunjuk kepada orang-orang yang kufur. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan Ustaz Syafiq. Jelas Ustaznya. Maksudnya kita ini pengikut follower, bukan follower dekat Facebook ya, follower Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba' ala Rasul, dekat-dekat. Tanda kita ikut dekat-dekat, salah satu sunnah penting Nabi ialah menyampaikan risalah, ya, menyampaikan risalah, dan jangan sembunyi-sembunyikan ya. Kalau sembunyi ataupun malas ataupun rasa tak layak, sebenarnya kita tidak menunaikan amanah. Pasal kita nak ikut dekat-dekat, apa Nabi buat kita nak ikut kapasiti masing-masing. Ini peringatan daripada ayat 67. Pasal apa? Pasal itulah yang berlaku pada Bani Israel bila mereka mengharapkan Nabi Musa sahaja, di kalangan ahbar ataupun pengikutnya itu sendiri tak mengikut pada Nabi Musa, rosak kepada Bani Israel. Mereka tidak menegur kepada orang yang berbuat rasuah contohnya. Mereka rasa macam alah biar jelah, bukannya kena kat saya pun. Tapi cabarannya apa? Kerana ini adalah perjanjian ya, untuk menegakkan keadilan sebagaimana dalam ayat 67. Allah kata hatta tuqimut taurat wal injil wama unzila ilaikum mir rabbikum. Kena dirikan isi daripada Taurat, Injil dan juga apa yang diturunkan padamu, iaitu Al-Quran ini sendiri ya. Tidak boleh diambil sambil lewa ataupun tak apalah bagi jelah kepada ustaz ke kepada orang tertentu. Kita tidak dirikan isi daripada wahyu kitab yang kita baca sekarang ini. Jadi ini peringatan daripada Allah pada halaman ini, dan dibawa kepada halaman 120 Ustaz. Kita nak baca ayat 74. Allah mengingatkan kepada kita tentang taubat. Mari kita sama-sama baca. Allah. Baik. Setelah kita berjalan berjalan halaman demi halaman Ustaz, kita tak putus-putus dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalimah-kalimah ataupun perkataan-perkataan yang memujuk kita Ustaz. Tarik balik. Yang subhanallah, yang menggambarkan bahawa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah pujuk kita bertaubatlah, kembalilah. Jika tadi kita sebut tentang platform, tapi Allah sebut lepas itu kembalilah, bertaubatlah. Dan sekarang ini kita nak baca pun Allahu Akbar, tentang ayat-ayat yang tentang taubat lagi Ustaz. Jadi mari kita baca dulu ayat yang ke-74. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 74. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon keampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini hadir di sekitar orang-orang Nasrani yang mengatakan ada Isa ini adalah anak kepada Allah, ada Tuhan ada tiga ya. Allah ini adalah salah satu daripada tiga. Macam-macam pendapat yang ada itu dalam agama Kristian. Allah mengingatkan, mengapa kamu tidak bertaubat? Ya, dalam hal ini tuan-tuan ya, kita semua sama Ustaz ya, kalau bab-bab akidah kita ini tersasar
Allah mengingatkan mengapa tidak kembali semula. Taubat itu maksudnya kembali, yatubuna ilallah wa yastaghfiruna, ya, iaitu kita ini memohon keampunan kepadanya, selalu kembali dan nak minta ampun, mengaku bahawa saya tersilap, bahawa ini tidak layak untuk saya buat. Kalau kita bekerja pun Ustaz, ya, kita bekerja, kita contohnya ada bos, kan, bos suruh A B C, kita buat CDE, ikut bos kilang sebelah. Kilang sebelah. Rasa-rasanya hujung bulan, bos yang kilang sebelah tu nak tak bayar gaji untuk kita, padahal kita tak daftar pun bawah kilang dia, tapi buat kerja dia. Ya, tidak mungkin. Ya, jadi kenalah taat kepada bos yang A tadi tu, ya, yang ABC tadi. Jadi nak ceritanya itu baru bos. Tak nak bagi ganjaran kalau dia kita tak ikut cakap dia. Apatah lagi kalau seseorang itu mengatakan bahawa ada 3 Tuhan, ada pula anak kepada Tuhan. Perkara-perkara ini melambangkan kita mungkir kepada perjanjian di alam roh bahawa kita ini sudah mengaku bahawa Tuhan itu hanyalah Esa, ya. Dan Allah membawakan perkara ini agar kalau kita lihat dalam halaman yang seterusnya 121 masih lagi berkitar kepada mengingatkan kepada perjanjian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 100 ataupun ayat 77 halaman 121. Baik, Ustaz, kita baca tuan-tuan dan puan-puan di halaman akhir juzuk yang ke-6 hari ini. Allahu Akbar. Kita nak baca ayat atas sekali, ayat yang ke-77 saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 77 ini mengingatkan, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang salah dalam agamamu. Istilahnya hulu Ustaz, ya. Dalam kehidupan kita rasa bersemangat sangat nak solat subuh 5 rakaat. Tak boleh, ya. Jadi kita tak boleh hulu, sama ada melampau kuantitinya ataupun amat kurang. Rasa macam tak semangat subuh 1 rakaat. Kan pun hulu. Ataupun kalau kita bercakap tentang undang-undang, kita melangkau daripada apa yang sepatutnya. Ada di kalangan sahabat yang kata bahawa saya nak puasa sahaja pun dikira sebagai hulu. Ia akan melawan kepada kebenaran, ghairal haqq, ya, itu bukan kebenaran, dan ia memberi kesan kepada kestabilan dalam hidup kita. Inilah perjanjian kita dengan Allah, diingatkan pada surah Al-Maidah. Jaga janji kita dengan Allah, ikut peraturannya, insya-Allah kita tidak melampau. Tetapi kalau kita tidak pegang janji, ia akan menyebabkan kita sering tersasar dalam hidup kita. Kita doa kepada Allah SWT agar kita memahami intisari daripada juz yang ke-6 ini, iaitu jaga janji. Apabila banyak lagi nikmat Allah beri, lagi kena tunaikan janji, berjuang di jalan Allah, jangan diselewengkan apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, ampun dosa ibu ayah mertua kami ya Allah, ampun dosa muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, saat ini kami berada di akhir juzuk yang ke-6 ya Allah. Bahagianya ya Allah, syukurnya kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah ayat-ayat yang kami bacakan ini, kami pelajari ini menguatkan kami, menjaga janji-janji kami ya Allah, melindungi kami daripada sebarang tipu daya ya Allah, menjauhkan kami daripada sebarang janji-janji yang kami langgari ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, bibarakatil Qur'anil Azim, dengan barakah Al-Quran yang kami baca pagi, petang, siang dan malam ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, kurnia kemudahan lagi buat kami untuk kami terus mendampingi Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi, di mana kita diingatkan dalam juz yang ke-6 ini dalam surah Al-Maidah untuk menjaga janji, menjaga perjanjian di antara manusia dan juga janji kita dengan Allah. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita membina masyarakat yang kuat berpegang pada janji dan tidak bermain-main dengan janji ini, malah bila makin banyak nikmat makin mudah untuk melanggar janji. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran yang tuan-tuan sumbangkan, dan insya-Allah harapnya dengan sumbangan tuan-tuan ini nanti kita melahirkan satu masyarakat yang betul-betul berpegang pada janji. Amin. Sehingga kan dapat bertemu syurga ilahi insya-Allah. Kita bertemu kembali dalam jam 5 petang pada jam 10 malam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas untuk kita terus membina masyarakat yang berpegang pada janji agar terus dirahmati oleh ilahi. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.